Selamat kepada semua. Dah lama saya tak buat video pasal cerita seram. So, hari ni saya nak buat satu video tentang satu artikel seram yang sangat menarik untuk dibincangkan. Ini berkenaan dengan perayaan hantu lapar. Perayaan ini disambut oleh masyarakat Cina di seluruh dunia pada 14 hari bulan 7 kalender lunar. Dan perayaan ini disambut selama sebulan. So, ramai di antara kaum-kaum Cina yang tak keluar rumah pada waktu malam. Itu pada zaman dululah. Zaman sekarang kalau tak ada apa-apa memang tak keluar rumah lah. Tapi biasanya masyarakat Cina pada zaman sekarang ada yang kerja malam, ada yang buka kedai sampai malam. Tapi musim PKPP ni kita dibenarkan untuk membuka kedai untuk berniaga sehingga pukul 2 pagi. Seperti mana yang anda tahu dah. Saya nak cerita pasal asal usul daripada perayaan hantu lapar ni. Jadi dia ada dua versi. So versi pertama adalah daripada agama Buddha dan versi yang kedua adalah daripada agama Taoism. Versi agama Buddha ni datangnya daripada seorang penganut Buddha yang bernama Mulian. Jadi keluarga Mulian ni datang daripada keluarga bangsawan. Jadi dia ada seorang ibu yang mana ibunya seorang yang sangat kedekut dan suka menghina orang yang miskin dan pengemis. Jadi kisahnya bermula apabila Mulian telah menjadi seorang sami dan hal ini tidak diterima oleh ibunya. Sehingga kan ibunya telah memaksa Mulian memakan makanan yang berdaging. Disebabkan ibunya tak boleh menerima kenyataan bahawa anaknya sudah menjadi seorang sami. Dan nak dijadikan cerita, selepas ibunya meninggal, Mulian telah bermimpi bahawa ibunya telah hidup sangat sengsara di dalam neraka. Di mana si Mulian ni nampak dalam mimpi ibunya tergantung terbalik di neraka dengan keadaan lehernya terjepit menjadi kecil dan perutnya menjadi besar. Seolah-olah macam ibunya sentiasa berasa lapar dan menderita di dalam neraka lah. Jadi sebagai seorang anak, Mulian tentunya tak sanggup melihat ibunya sengsara sebegitu di dalam neraka. Jadi setiap hari si Mulian berdoa kepada Buddha untuk diminta petunjuk dan seterusnya meminta agar ibunya dibebaskan daripada neraka. Begitulah kisahnya. Jadi satu hari tu dia mendapat petunjuk daripada Buddha. Kalau nak bebaskan ibunya daripada neraka, jadi Mulian kena ikut syarat-syarat yang diberikan. Syaratnya, Mulian harus meletakkan makanan di atas pinggan yang bersih dan membaca mantra tertentu sebanyak 7 kali dan memetik jari untuk memanggil roh ibunya yang dah meninggal tu. Lalu meletakkan makanan tu di atas lantai yang bersih. Jadi dengan cara itu Mulian dapat menyelamatkan ibunya daripada neraka dan akhirnya ibunya menjadi seekor anjing yang dijaga oleh sebuah keluarga bangsawan. Maknanya ibunya dilahirkan semula sebagai seekor anjing dan dipelihara oleh keluarga bangsawan. Sebegitu sadis kisahnya. Saya cerita ni sedikit saja. Saya tak cerita detail banyak sangat sebab masa. Jadi
Kalau kata ada fakta-fakta yang saya bagi tu salah, mohon ampun dan maaf lah. Okey, seterusnya versi daripada Taoism. Okey, versi daripada Taoism ni sebenarnya ikut kepercayaan agama Tao. So, pintu neraka terbuka pada hari pertama bulan 7 dan hantu lapar diorang ni akan bebas untuk mencari makanan, membalas dendam ataupun menyelesaikan hajat yang tak sempat diorang tunaikan semasa diorang masih hidup dulu. So basically itu adalah versi daripada Tao. Dan satu lagi, bacaan mantra daripada agama Tao akan disertakan untuk membebaskan hantu ni. Okey, tapi apa yang saya tahu, pada hari pertama perayaan hantu lapar ni, masyarakat Cina akan membakar duit orang duit orang mati, orang kata kan. Lepas tu menghidangkan makanan-makanan dan membakar colok untuk bersembayang. Semua ni dilakukan, kebiasaannya dilakukan di tempat lapang, maknanya di luar daripada rumah. Biasanya yang saya nampak macam tu lah. Dan itu adalah dua versi yang saya tahulah pasal perayaan hantu lapar ni. Seterusnya saya nak ceritakan pasal 5 pantang larang semasa perayaan hantu lapar. Yang pertama, jangan bersiul pada waktu malam. Pantang larang ni paling popular dalam kalangan masyarakat Cina. Bersiul ni sebenarnya salah satu cara untuk menarik hantu untuk datang kepada kita, kalau ikutkan sebetul-betulnya lah. Dan siulan ni berkesan pada waktu malam di dalam tempat yang sunyi seperti hutan, pantai dan tempat-tempat yang keras. Kalau boleh, janganlah bersiul kalau tak nak diganggu hantu. Yang kedua, jangan membuka payung di dalam rumah. Yang ni ramai yang tak tahu sebenarnya, especially kepada generasi-generasi Y ataupun Z, yang mana orang-orang tua, orang-orang lama Cina, diorang banyak kali pesan benda yang macam tu. Jangan buka payung di dalam rumah, sebab payung ni sebenarnya adalah pengangkutan kepada hantu untuk transfer keluar, mungkin pada waktu siang ataupun malam. Sebabnya payung, seperti mana yang anda tahu, payung ni sebenarnya adalah pelindung daripada panas dan hujan. Lebih-lebih lagi bagi hantu, payung adalah tempat yang terbaik untuk dia orang berlindung daripada cahaya matahari ataupun panas, sebab musuh utama hantu ataupun roh-roh gaib ni ataupun makhluk-makhluk halus ni adalah cahaya matahari. Jadi mana-mana ahli-ahli ilmu hitam ataupun orang yang ada berhantu, diorang akan bawa hantu diorang melalui payung. Kalau kata korang nampak ada orang yang mencurigakan membawa payung dalam keadaan seperti mendukung anak, hati-hatilah, sebab dikhawatiri orang tersebut ada membela hantu dan membawa hantunya melalui payung. Tapi tak semualah. Itu apa kata orang, spekulasi orang zaman-zaman dahulu, especially orang-orang lama kaum Cina. Terusnya, jangan berselfie pada waktu malam. Seperti adegan dalam filem seram ataupun pengalaman sebenar yang terjadi dialami oleh orang-orang yang suka berselfie pada waktu malam, benda ni sebenarnya real. Benda ni sebenarnya betul-betul boleh berlaku, disebabkan
semasa kita berselfie, dikuatiri akan mengundang tetamu ataupun teman selfie yang tidak diundang seperti hantu atau makhluk halus. Sebagai contoh saya bagi, ada yang pernah berselfie ni waktu malam ada yang pernah berselfie, tahu-tahu di dalam gambar tersebut terselit tetamu yang tidak diundang, menampakkan dirinya di tingkap, di sebalik tingkap, di celah-celah mungkin amari ataupun di bawah katil. So hati-hati bukan tak boleh selfie, boleh, cumanya dalam bulan perayaan hantu lapar ni, kalau boleh elakkanlah berselfie pada waktu malam, kerana takut anda akan bermimpi ngeri di malam hari. Seterusnya, jangan melihat cermin pada tengah malam. Sama juga dengan berselfie di waktu malam, melihat cermin pada waktu malam juga akan menimbulkan ataupun menyebabkan penampakan hantu muncul di sebalik cermin. So banyak yang berlaku kes-kes yang sedemikian. Contoh yang senang saya bagilah, contoh yang paling popular, cermin tandas di Palm Mall di Seremban, Negeri Sembilan. Sama konsep macam tu juga. Yang pasal cermin yang dekat mall, Palm Mall ni, sebenarnya benda tu benar-benar berlaku. So menyebabkan pihak pengurusan Palm Mall mencabut keseluruhan cermin di dalam tandas untuk mengelakkan daripada berlakunya penampakan keluar ataupun muncul di sebalik cermin tu lah. Sama juga dengan pantang larang pada perayaan hantu lapar ni. So melihat cermin pada tengah malam sebenarnya tak digalakkan, even untuk cuci muka ke, untuk sikat rambut ataupun untuk melihat muka. So benda ni akan muncul lah di sebalik cermin. Banyak berlaku dalam adegan filem seram. Kalau korang selalu tengok filem seram, macam itulah rupa dia. So pada masa sepanjang perayaan hantu lapar ni, kalau boleh elakkanlah melihat cermin pada waktu malam. Terakhir, jangan memakai baju berwarna merah. Kebiasaannya, baju berwarna merah akan dipakaikan oleh waris mangsa, waris si mati kepada si mati. Mungkin si mati tu mati dibunuh ataupun mati dianiaya. So bila dia orang dipakaikan baju merah dan dibekalkan dengan senjata seperti gunting di dalam keranda si mati, untuk membolehkan si mati membalas dendam terhadap orang yang menganiayanya dia sehingga dia mati. So baju berwarna merah ni sebenarnya dilarang dipakai oleh masyarakat Cina sepanjang tempoh perayaan hantu Cina ni, kerana dengan memakai baju merah boleh menarik hantu-hantu yang memakai baju merah, especially untuk mengganggu orang yang memakai baju merah dan keluar pada waktu malam. Kes yang paling senang kita nak ingat iaitu kes hantu Janet, yang mana Janet ni mati dibunuh, dipenggal kepala, bagi membolehkan kepalanya ditanam di bawah jambatan, di tiang jambatan Satok, untuk melancarkan pembinaan jambatan Satok pada ketika itu. Kalau tak silap saya, kejadian tu berlaku pada 80-an, akhir 70-an ataupun 80-an. Kisah ni berlaku sebab ada yang menyatakan bahawa hantu Janet ataupun Janet ni dibunuh dan kepalanya ditanam di tiang jambatan gantung Satok. Bukan, sebenarnya jambatan gantung Satok ni dipercayai dibina pada akhir
kurun yang ke-19 ke tak silap saya, ataupun awal kurun yang ke-20, iaitu awal tahun 1900 berapa saya tak pasti. Tapi dia orang claim bahawa jambatan gantung Satok lama tu bebas daripada kepala orang yang dipenggal ditanam kat situ. So dipercayai kepala Janet tu ditanam di tiang bawah jambatan Satok yang baru. Saya rasa jambatan Satok ni dibina pada maybe dalam 70-an ataupun 80-an, saya tak pasti. Tapi kalau kata dibina pada tahun 60-an tu, sebab saya ada dengar lah orang-orang Kuching, orang lama dekat situ bercerita, tapi tak tahulah dia punya fakta tu. Tapi yang pastinya hantu Janet dipakaikan baju merah. Semasa mayat Janet dijumpai dan dikebumikan, jasad Janet ni dipakaikan dengan baju merah sebagai tanda supaya Janet ni boleh membalas dendam terhadap orang yang membunuhnya. So itu kepercayaan masyarakat Cina lah. Jadi sepanjang perayaan Hantu Lapar ni, janganlah pakai baju berwarna merah. Bukan kalau boleh, memang dilarang memakai baju berwarna merah, sebabnya takut diganggu oleh hantu sepanjang musim perayaan Hantu Lapar ni. Dan itulah dia 5 pantang larang semasa perayaan Hantu Lapar ni berlangsung. Sebenarnya ada banyak pantang larang sebenarnya. Kalau saya nak listkan, ada dalam berbelas hingga ke 20 pantang larang. Itu pun tak habis lagi. Jadi yang saya boleh bagi hanya 5 top 5 pantang larang tersebut lah. Jadi itu saja video saya untuk hari ini. Sebelum saya mengakhiri video ni, sila like, komen, subscribe channel ni, dan jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada saya. So itu saja video untuk hari ini. So bye.